Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku, wahlul uqdatan min lisani, rambaklah simpulan pada lidahku, yafqahu qawli, moga-moga yang mendengar memahami perkataanku. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi kita dipanjangkan umur, diberi kita nikmat sihat. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada penyakit yang hari ini melanda kita, COVID-19 ni. Moga-moga Allah jadikan kita orang-orang yang sentiasa istiqamah dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan. Jadi kuliah kita sekali lagi secara live FB, kerana kita masih lagi tak dapat bersua secara live, kata orang, tak jumpa secara live, jumpa dalam Facebook je lah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita akan menyambung kembali perbincangan kita hari itu dalam bab kita nak datang, nak pergi rumah orang. Kita fokus hari itu dalam bab salam, ya. Kemudian kita akan tengok lepas ni adab kita nak masuk rumah orang tu macam mana, insya-Allah, ya. Okey, kita masuk kepada hadis yang seterusnya dalam bab salam ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية البخاري وصغير على الكبير. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini kaedah. Allah sebut kaedah kita waktu kita nak beri salam. Dia ada kaedah, ya. Kaedahnya tuan-tuan, Nabi kata hendaklah orang yang naik kenderaan beri salam kepada orang yang berjalan. Itu kaedah dia, ya. Wal mashi 'alal qa'idi, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Itu kaedah. Kemudian wal qalilu 'alal katsir, orang yang sikit ke atas orang yang ramai. Itu kaedah. Maknanya kalau dari segi adabnya, orang sikit dia beri salam pada ramai. Seorang, ada kita seorang, orang lain 3-4 orang, kita beri pada orang lain. Itu kaedah dia, ya. Kalau kita berjalan, kita beri pada salam pada orang duduk. Itu ada hadis dia, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati. Itu adab dia. Tapi tidak semestinya begitu. Tidak semestinya begitu. Kalau kita nak ambil yang terbaik, yang terbaik tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis lain daripada an Abi Umamah Al-Bakhili, ya. Nabi sebut apa tuan-tuan? Ya, Abu Umamah Al-Bahili, Nabi kata apa tuan-tuan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billah man bada'ahum bis salam. Kita ambil yang ni yang terbaik. Kaedah dah sebut tadi, orang berkenderaan kepada orang yang berjalan pada orang yang duduk, orang yang sikit pada orang yang ramai. Itu kaedah asal. Tapi kalau kita nak pahala lebih, kita nak kaedah dia, nak yang afdal tadi. Nak yang afdal tuan-tuan, maka inilah yang Nabi sebut tuan-tuan. Hadis ni Nabi kata, inna awlan nasi billah, orang yang paling utama
di sisi Allah Subhanahu wa taala, man bada'ahum bis salam, orang yang lebih dulu beri salam. Ini kaedah dia. Tak kira lah sama ada dia kenderaan ke, dia duduk ke, dia berjalan ke, tapi yang utamanya ialah orang yang dulu beri salam. Betul tuan-tuan, kita dah sebut itu. Nabi SAW ni tuan-tuan, dia tak pernah sempat orang beri salam. Dia beri salam dulu sebab Nabi ambil yang afdal. Nabi ambil yang afdal. Jadi tuan-tuan, ya, semulia-mulia manusia yang Allah jamin masuk syurga, maknanya tuan-tuan, Nabi ni kalau kata tapi Nabi nak buat contoh pada kita tak? Bayangkan tuan-tuan. Kalau Nabi ni tuan-tuan, kalau dia tak banyak ibadah pun tak apa dah, dia dah jamin masuk syurga, tapi Nabi nak tunjuk kat kita tuan-tuan. Setiap orang yang datang jumpa Nabi tak sempat beri salam, melainkan Nabi beri salam dulu. Ini hebat tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa? Nak ajar kepada kita tuan-tuan, supaya kita ni biar berebut dalam bab kebaikan. Betul saya sebut selalu tuan-tuan, kita ni masalahnya kita tak nampak ganjaran Allah nak bagi tu. Kerana kita jumpa orang, kita tak bagi salam. Sebab apa? Sebab dapat apa? Bagi salam dapat apa? Kan? Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita tak nampak. Sebab itu tuan-tuan, muslimin muslimat, Imam Imam An-Nawawi tuan-tuan. Imam An-Nawawi dia bawa satu kisah, ya, dalam Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin tuan-tuan. Saya nak cerita bagaimana sahabat ni dia sangat-sangat tuan-tuan, ya, berlumba-lumba dengan benda baik sebab Allah tanam dalam jiwa dia satu keyakinan, keimanan yang mantap, yang menyebabkan tuan-tuan, dia ni tuan-tuan, ya, tak nampak dah dunia ni, yang dia nampak akhirat. Dalam satu peperangan, perang Uhud. Tuan-tuan, ya, perang Uhud ni perang yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Ya, tahun pertama tak ada perang. Tahun kedua perang Badar Al-Kubra, ya, perang Uhud. Perang Uhud ni tuan-tuan berlaku pada tahun ketiga Hijrah tuan-tuan. Ceritanya panjang lah tuan-tuan, ya. Nabi bawa keluar sahabat-sahabat 1000 orang, sampai pula tengah jalan geng-geng munafik ni tuan-tuan. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia tarik 300 orang, ya, balik ke Madinah semula tinggal 700 orang. Tu kisah dia kan. Nabi letak pasukan pemanah di atas bukit 50 orang, pesan jangan turun. Jadi tuan-tuan, satu orang sahabat nama dia Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ni tuan-tuan ialah pak saudara kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik kita kenal lah. Banyak hadis-hadis daripada Nabi diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Sebab Anas bin Malik ni khadam, budak yang duduk dengan Nabi daripada kecil, ya. Allah rezekikan dia duduk dengan Nabi 10 tahun di Madinah tu kan, sampai Nabi wafat lah. Anas bin Nadhr ni pak saudara pada Anas bin Malik tuan-tuan. Dalam perang Uhud, bila mana berlakunya kecelaruan, bila orang yang atas pasukan pemanah atas bukit turun, tak dengar arahan Nabi tuan-tuan, menyebabkan tuan-tuan, ya, perang berkeceramuk. Ya. Anas bin Nadhr ni tuan-tuan dalam keadaan begitu tuan-tuan, dia ambil pedang dia tuan-tuan, dia bawa pedang dia tuan-tuan, dia meluru pergi ke arah musuh. Dalam perjalanan dia meluru ke arah musuh itu, dia jumpa dengan satu orang sahabat daripada kalangan orang Ansar. Ya, jadi tuan-tuan, bila dia jumpa sahabat ni, dia pun sebut. Dia kata apa? Dia kata, sesungguhnya aku telah mencium bau syurga di kaki Uhud, bukit Uhud. Bayangkan tuan-tuan. Ya, Allah beri dia satu kelebihan tuan-tuan, dia seolah-olah macam nampak syurga tu. Tuan-tuan, bila nampak syurga ni tuan-tuan, dunia ni orang tak pandang dah. Tak. Kita ni yang nampak dunia sangat pasal apa tuan-tuan? Sebab kita tak pernah tak terbayang sangat pun syurga-syurga ni. Dengar cerita, dengar lah kan, ustaz cerita dengar. Tapi setakat mana keyakinan kita itu tuan-tuan? Anas bin Nadhr, Allah beri dia satu kelebihan, dia boleh cium bau syurga. Bayangkan tuan-tuan, lalu dia meluru tuan-tuan, perangnya dalam keadaan sangat-sangat hebat. Ya, waktu itu bila dah cium bau syurga ni tuan-tuan, orang dah cium bau syurga ni, dia tak mau hidup dah tuan-tuan.
dunia ni tak ada apa dah. Nak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya dia syahid, tuan-tuan. Badan dia, tuan-tuan, kena tikam, kena tetak, tuan-tuan. Sehingga, tuan-tuan, waktu selesai saja perang Uhud, orang cari mana dia jenazah Anas bin Nadhr, orang tak jumpa. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana badan dia tak rupa orang dah, tuan-tuan. Sebab hebatnya dia tadi, tuan-tuan, musuh-musuh ni marah sangat, dia cincangnya badan Anas bin Nadhr sampai tak kenal rupa dia, tuan-tuan. Siapa yang kenal jasad ni, tuan-tuan? Yang kenal jasad dia adik dia, tuan-tuan. Adik dia pergi cari, jumpa, kenal macam mana? Muka tak ada rupa dah. Hancur dah. Kenal tengok jari, kenal, bayangkan, tuan-tuan. Ini nak sebut, tuan-tuan, bila kita diberi Allah dengan satu kelebihan yang menyebabkan iman kita ni yakin sungguh. Benda ni. Betul, tuan-tuan, nak sampai peringkat ni lah masalah yang kita hadapi hari ni, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ini masalah kita lah, tuan-tuan. Jadi sebab itu Nabi dia ambil yang afdal. Sebab dalam kaedah salam ni, siapa beri dulu, itu yang paling baik, tuan-tuan, muslimin, muslimat. Inna awlan nas billah wa man bada'ahum bis salam. Orang yang paling utama, orang yang paling dulu beri salam. Ini kaedah, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian, tuan-tuan, ni satu lagi benda pelik yang kita tak pernah jumpa barangkali. Saya nak sebut malam ni, tuan-tuan. Benda ni benda yang kita tak pernah buat pun. Kita tak pernah buat. Barangkali kita pun tak pernah jumpa orang buat. Tapi nak sebut benda ni ada dalam Islam. Nabi ajar. Cuma kita tak pernah jumpa. Saya rasa saya tak pernah jumpa benda ni, tuan-tuan. Apa benda, tuan-tuan? Yang disebut dalam cerita story, tuan-tuan. Iaitu boleh kita beri salam berulang kali. Boleh beri salam berulang kali waktu kita bertemu tu, tuan-tuan. Jumpa tu kita boleh beri salam beberapa kali. Tengok suasana, tengok keadaan lah, tuan-tuan. Bukan maksudnya bila jumpa tu Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak berhenti. Itu dah macam tak faham pula dah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Islam dia nak bagi peluang pada kita ambil pahala. Beri salam kan sunat dapat pahala. Beri. Contoh, tuan-tuan, kan, kita pergi rumah orang, tuan-tuan. Nanti kita bincang macam mana cara dia, kan? Nanti tak apa, baik. Kita nak pergi rumah orang, macam mana adab dia, kan? Okey, bila kita pergi rumah orang, kita beri salam dulu. Kita beri salam, tuan rumah kata naik, kita pun masuk, tuan rumah pun, kita pun salam, contoh. Tuan rumah pun masuk, tak apa, saya nak ambil air, contoh. Tuan rumah pergi ke dapur, keluar balik. Boleh pula beri salam, tak ada masalah. Nampak tuan rumah, Assalamualaikum balik. Boleh, tak ada masalah. Tapi saya sebut tadi, kita tak pernah buat. Pasal kita tak pernah jumpa benda ni. Mana dalil ni? Ustaz kata boleh ni, mana dalil ni? Kita berjalan dua orang, contoh. Jalan dua orang, kan? Bersama, waktu jumpa mula-mula tu bagi salam dulu. Assalamualaikum. Jalan-jalan, dia buat contoh, kan? Terpisah sekejap. Mungkin jumpa apa contohlah, pokok, kan? Terpisah, kemudian jumpa balik. Boleh pula beri salam, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Boleh. Cuma sebenarnya kita tak pernah jumpa, tak buat. Tu tak buat tu tak ada, itu masalah kita. Tapi ada dalam Islam. Okey, mana dalil, tuan-tuan, Dalilnya, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, cerita tentang satu orang yang solat. Hadis ni sangat terkenal dalam bab fiqh, tuan-tuan, bab sembahyang, kan, itu, tuan-tuan, annahu ja'a fa shalla summa ja'a ila nabi. Satu orang masuk, kemudian dia solat, tuan-tuan. Lepas dia solat, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni memang kita biasa dengar, kan? Fa sallama alaihi. Dia masuk, kemudian dia solat. Lepas solat, dia pergi jumpa Nabi, dia beri salam. Kan? Nabi ada waktu itu, kan? Beri salam kat Nabi. Bila dia beri salam kat Nabi, tuan-tuan, Nabi pun jawab salam. Nabi pun sebut apa, tuan-tuan? Nabi kata, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kan? Irji', balik semula. Solat semula. Senang tidak tak? Irji' fa salli. Solat semula
fa innaka lam tusalli, sesungguhnya kamu belum salat. Nah, ni hadis ni kan. Kawan ni bila kata Nabi kata macam tu, dia pergi salat balik. Salat macam salat tadi yang pertama. Bila dia salat, dia pergi pula jumpa Nabi kali kedua. Tak, tadi dah jumpa. Tapi kan Nabi salat dulu. Ya, datang balik. Bila datang balik, tuan-tuan, Nabi dia bagi salam balik kat Nabi. Tengok. Bila datang kali kedua, tuan-tuan, dia beri salam pula kepada Nabi, ya. Nabi pun jawab dan Nabi pun sebut sekali lagi, ya, irji' fa sholli fa innaka lam tusalli. Balik, pergi solat balik. Sesungguhnya kamu belum solat. Tengok. Tuan-tuan, dia pergi solat balik. Tu kisah dia. Kemudian hadis ni panjang, ya. Tapi bukannya kita nak sebut yang solat tu. Ya. Dia solat balik, datang balik, bagi salam balik kat Nabi. Nabi jawab. Tuan-tuan, ini ulama kata boleh kita beri salam banyak kali. Kalaulah kita tak boleh beri salam banyak kali, sahabat tadi, nescaya Nabi kata tak payah bagi salam dah, cukup lah dah tak bagi salam tadi kan? Tak. Dia bagi salam, Nabi jawab, cuma Nabi tambah sikit tadi. Ya. Irji', kamu kena solat balik. Solat balik sebab sesungguhnya tadi kamu belum solat. Ini masalah solat lah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya, ada. Maknanya, ya, masalah solat, masalah dia solat tu tak betul. Itu cerita panjang lah kan. Nabi ajar. Lepas tu bila kali ketiga dia jumpa Nabi, bagi salam sekali lagi, Nabi suruh solat lagi. Lepas tu dia kata, dia rasa aku tak tahu dah, itulah aku boleh solat. Maksudnya, ya, dia solat tu tak betul. Lalu Nabi ajar, solat ni macam ni, begini kan. Jadi fokus kita dalam hadis ni bukan solat tadi. Fokus kita nak sebut bahawa boleh kita beri salam banyak kali. Tak. Kita kadang-kadang sekali je. Gib jabat macam tu. Gib jabat, jumpa waktu nak paskat tu jumpa, Assalamualaikum. Sekali tu je. Nah, keluar lepas tu jumpa sekali lagi. Tak salam dah, tak beri salam dah. Tak, betul tak tuan-tuan, ya? Jumpa pula nanti dekat kantin nak makan, tak beri salam dah. Kan? Jumpa pula nanti ada meeting, tak beri salam dah. Ini kita, tapi sebenarnya sengaja boleh beri salam banyak kali, tak ada masalah. Kalau orang kata pesan kau ni bagi salam, memang dalam Islamnya begitu, Nabi ada begitu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab kita ni tuan-tuan, Islam nak beri peluang pada kita pahala. Tuan-tuan, pahala-pahala ni tuan-tuan, ya. Hari ni orang tak nampak nilai pahala. Ya, pahala ni benda sangat bernilai, tuan-tuan muslimin muslimat. Waktu kita sudah tidak berada di alam dunia, kita ni akan mati, tuan-tuan. Ya, mati itu sendiri satu benda yang sangat-sangat, ya, sakit, tuan-tuan. Ya, pasal kata kita, Nabi pun matinya sakit, tuan-tuan. Ya, waktu Nabi nak wafat tu, tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan baca kisah wafat, ya, wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu buku. Cerita tentang wafatnya Nabi tu, tuan-tuan. Aisyah radhiyallahu anha sebut Nabi waktu dia nak meninggal tu pun sakit, ada bekas air, qadah. Maksud kata qadah, ada bekas air sebelah Nabi, Nabi celup tangan dia, tuan-tuan, sapu muka. Ada. Nabi sebut, tuan-tuan. Ya, Nabi kata, tuan-tuan, innal mauti sakarat. Tuan-tuan, sesungguhnya mati ni sakit, sakarat sesungguhnya. Ya, mati ni sakit, tuan-tuan. Batu Aisyah kata, aku tidak dengki, tak pernah iri hati kalau ada orang yang matinya, tuan-tuan, mudah. Aku tak pernah iri hati kalau aku jumpa orang yang matinya mudah. Ya, sebab aku dah tengok Nabinya matinya pun sakit, kata dia tak, ya. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya kalau orang tu meninggal tu sakit, bukanlah bermakna dia ni meninggal dalam keadaan tak baik, kan? Kalau dia meninggal tu mudah, bukanlah bermakna dia meninggal dalam keadaan baik, kan? Sebab kalaulah itu tanda mati dalam keadaan baik, matinya mudah, Nabi tak sakit lah. Itu tuan-tuan boleh baca lah perbahasan terpanjang, ya, dalam kitab Mustika Hadis. Tuan cari, ya, dalam bab beriman kepada hari akhirat, tuan-tuan, ya, huraian panjang, ya, dalam kitab Mustika Hadis, ya, Jakim, Quran Jakim. Itu saya sebut, makna kita akan mati, kita akan berada di alam barzah, kita akan berada di alam akhirat. Bayangkan, tuan-tuan. Ya, waktu tu nak pakai apa? Nak kereta besar, tak ada guna. Nak duit banyak, tak ada guna. Yang nak banyak apa? Pahala, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang kita nak sangat, tuan-tuan, ya. Itu dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Kemudian tuan-tuan, ya, kita ambil lagi 1, 2, 3 hadis tentang muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi mana boleh kita ulang salam 2, 3 kali. Kalau kita jumpa, lepas jumpa sekali lagi orang yang sama, boleh beri salam banyak kali. Masalah kita jumpa pun jangan beri salam, nak beri salam banyak kali macam mana dah. Ya. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian isunya pula, bolehkah kita beri salam kepada orang lain, orang bukan mahram kita? Kan? Perempuan lah, kalau orang lelaki pada orang perempuan. Ya. Jadi tuan-tuan jawabnya, ya, boleh dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Mana dalil? Dia bawa satu kisah tuan-tuan. Wa an Ummi Hani, daripada Ummi Hani Fakhitatah binti Abi Talib. Tengok hadis ni tuan-tuan, dia bawa nama lengkap, panggilan dia, gelaran dia dan nama dia. Ya. Dia kata daripada wa an Ummi Hani. Ummi Hani ni maknanya tuan-tuan, kalau kita masih ingat cerita waktu Nabi Isra' tu, dia tidur di rumah Ummi Hani. Ummi Hani ni adalah sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Gelarannya adalah Ummu Hani. Bukan Hani, Hamzah, ada Hamzah. Okey. Ummu Hani ni tuan-tuan, ya, wa an Ummi Hani Fakhitata binti Abi Talib. Nama sebenarnya apa? Dia bagi tahu nama sebenar kan. Kita biasa kenal gelaran je. Ya, Abu Hurairah. Nama benda tak tahu. Abu Bakar, kan? Nama pun tak tahu dah, ya. Bagus. Ni tiba kan. Ummu Hani panggil gelaran dia, nama dia apa tuan? Nama dia Fakhitah. Tu nama dia. Fakhitah, ya. Fakhitah binti Abi Talib. Ni tak ada, ya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi wa huwa yaghtasil. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yaumal fath, pada hari pembukaan kota Mekah. Nabi masuk ke Mekah. Cerita Nabi buka Mekah. Ada kisah dia kan. Jadi Ummu Hani ni tuan-tuan datang Nabi waktu pada hari Nabi masuk kota Mekah. Wa huwa yaghtasilu, dalam keadaan dia datang kat Nabi tu, Nabi dalam keadaan sedang, ya, mandi tu tapi tak nampaklah, ditutup kan. Wa Fatimatu tasturuhu bi thawb. Nah, Fatimah ni tuan-tuan dia tutup, dia liku lah, kalau kata liku lah. Keliling lah. Keliling Nabi dengan kain. Zaman dulu mana ada bilik mandi macam kita hari ni. Nak mandi pergi bilik mandi, nak mandi pergi tandas. Dulu mana ada tuan-tuan. Maka bila Nabi nak masuk ke Mekah, Nabi nak mandi tuan-tuan, maka tuan-tuan Fatimah buat liku dengan kain gitu. Orang Kelantan kata liku. Sini panggil apa tak tahu lah saya. Nah, jadi Nabi tak nampak lah. Orang tak nampak lah kat dalam dia. Jadi bila dia datang tuan-tuan, dia tengok Nabi, tak nampak lah tubuh Nabi tu kan. Tapi dia tahu dalam tu ada Nabi tuan-tuan. Maka dia kata apa? Fasallamtu, aku beri salam kat Nabi. Tengok. Ummu Hani ni sepupu dia kira bukan mahram kan. Ada. Jadi bila dia beri salam kat Nabi tuan-tuan, maka, ya, Nabi pun jawab kan. Boleh tak boleh? Jawabnya boleh. Tak ada masalah. Kan? Jiran kita keluar jumpa jiran kita perempuan isteri dia kan. Tak masalah. Assalamualaikum. Tak masalah. Kan? Jadi, ya, boleh dengan syarat tidak menimbulkan fitnah lah. Ya. Kalau, ya, timbul fitnah tak boleh lah tuan-tuan. Ya. Kita dulu biasa kan, ingat dulu muda-muda waktu nak cerita kan dulu, bila nak kenalan tu, salam dia. Ni lain pula lah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya. Begitu juga kata dia, Nabi ni nak sebut je. Beri salam juga kepada Subyan. Kanak-kanak tuan-tuan. Subyan, kanak-kanak, ya. Subyan. Nabi kalau lalu jumpa kanak-kanak, dia beri salam. Ini kita jarang tuan-tuan. Bila tengok budak-budak, mana nak beri salam? Kita nak beri salam pun tengok orang. Budak-budak tak beri salam. Mak rempit tak beri salam. Bila beri salam? Jumpa Pak Imam, baru beri salam. Tak? Jumpa Pak Bilal. Tak tuan-tuan. Ini satu benda yang kena betulkan. Nabi dia lalu budak, dia beri salam.
Okey. Kemudian tuan-tuan, macam mana pula kalau orang yang bukan Islam dah beri salam. Kita nak jawab tak? Hari ni kan ramai jenis ni. Kita beri salam kepada orang kafir, hukumnya haram, tak boleh. Kita tak boleh beri salam pada orang kafir. Sebab apa? Salam mendoakan, Assalamualaikum, selamat atas kamu. Kita nak doa selamat macam mana? Dia orang kafir tak selamat. Nampak tuan-tuan muslim tak boleh, haram, hukumnya beri salam pada orang kafir. Masalahnya kita tak beri salam kat dia. Dia pula beri salam kat kita. Kan biasa berlaku tuan-tuan. Kan? Sama kalau orang bukan Islam, yang duduk dengan orang Islam, kawan dengan orang Islam, kadang-kadang biasa, subhanallah, disebut kadang-kadang, tak? Astaghfirullah, ada dengar kadang-kadang kan? Dia sebut sampai dekat salam pun, dia ikut budaya kita, tuan-tuan. Tak? Okey. Jadi tuan-tuan, kalau orang kafir beri salam, maka nak jawab macam mana? Kena duduk diam je. Tak nak kata apa. Takkan nak jawab Waalaikumsalam, haram, tak boleh. Selamat atas kamu, tak boleh. Jadi tuan-tuan, ni hadis dia tuan-tuan. Lepas ni kalau orang tanya kita, tahu dah. Kita dah belajar dah. Ustaz dah cerita dah. Gini rupanya. Ini untungnya orang yang mendengar, orang yang belajar. Okey. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Anas bin Malik. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Iza sallama alaikum ahlul kitab." Tengok. Ceritanya yang beri salam ni kata Nabi, kalaulah orang ahli kitab beri salam. Tengok tuan-tuan. Kita ni mungkin payah sikit nak beri salam Cina, India ni sebab dia bukan ahli kitab. Ahli kitab ni tuan-tuan, orang yang beriman dengan kitab Injil, kitab Taurat. Tapi dia tidak beriman dengan Nabi, itu masalah dia kan. Jadi tuan-tuan, orang ni, orang yang ada asas, kita kata asas agama samawi, agama langit, kitab Injil, kitab Taurat ni. Dia tahu bab-bab, betul kalau kita sebutkan, kita ceritakan dulu kan. Orang-orang zaman Nabi dulu pun dia ada nama Abdullah, kan? Abdullah, hamba Allah, tuan-tuan. Apa nama ni, dia tawaf kan Baitullah. Dia sangat menghormati Baitullah, nama pun Baitullah, rumah Allah. Dia menghormati tanah haram, disebut kan, tanah haram. Dia menghormati sebab dia faham, tuan-tuan. Okey, ni orang ahli kitab. Orang ahli kitab ni tuan-tuan, orang alim Yahudi Nasara. Betul tuan-tuan. Waktu Nabi nak suruh nak dakwah orang ni tuan-tuan, cerita dia kan, Nabi hantar siapa tuan-tuan? Ke Yaman, kalau tuan-tuan masih ingat cerita dia. Nabi hantar Muaz bin Jabal kan. Muaz bin Jabal ni Nabi hantar ke sana sebab di Yaman ni ramai ahli kitab ni. Adalah cerita dia. Saya tak cerita lah, nanti panjang. Tapi nak sebut tuan-tuan, golongan ni tuan-tuan, golongan yang faham Islam. Sebab agama asal dia pun daripada tu juga, samawi kan. Jadi tuan-tuan, kalau orang ni bagi salam, kata dia, Nabi kata Iza sallama alaikum ahlul kitab, kalau orang ahlul kitab beri salam kepada kamu, faqulu, kena jawab macam mana? Kita sini ahlul kitab tak ada, orang kafir lah. Orang Cina ke, hak tidak Islam lah, India tidak Islam tu kan, Hindu ke, orang Kristian ke, ada. Dia beri salam kat kita, nak kata apa? Nabi ajar, faqulu, maka hendaklah kamu sebut wa alaikum. Tu je. Nampak tuan-tuan? Waalaikum. Sekat tu je. Mana kalau dia bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikum, dah cukup. Sebab kalau kita tak jawab kan, takut dia pula kata kita sombong, orang Islam apa. Jadi Nabi aja jawab. Tapi jawab pun sekat tu je. Waalaikum, ke atas kamu. Salam tak ada. Jangan sambut Waalaikumsalam, haram, tak boleh. Salam selamat tak ada. Atas kamu sudah. Tapi kalau kita jawab macam ni, ini Nabi ajar pada ahli kitab. Ahli kitab ni orang Arab juga kan, dia faham. Kita sini kalau jawab macam ni pada orang bukan Islam, dia tak faham benda pun, dia kira jawab okey tu. Padahal kalau kita ikut dia punya makna tu, waalaikum, atas kamu gitulah, atas kamu lah. Jadi tuan-tuan, tak ada masalah pun kan. Tapi kalau orang Arab tu dia faham kan. Kita sini orang bukan Islam biasa tidak faham Arab kan. Jadi itu cara jawab tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Jadi ya, andai katalah kita jumpa kawan-kawan, ya, dalam hari ini kita hidup dalam masyarakat majmuk, ada orang Islam, ada bukan Islam kan. Kadang-kadang orang bukan Islam kadang-kadang lebih Islam daripada kita kan. Ya, jumpa tu, oh alhamdulillah jumpa kan. Kadang-kadang ada kan jenis macam tu. Maka tuan-tuan, ya, bagi dia kalau bagi salam kita jawablah tuan-tuan, ya. Waalaikum sahaja. Waalaikum sahaja. Ya. Okey, jadi tuan-tuan, kemudian kita tengok sikit tuan-tuan sambungan lagi dalam bab berkaitan dengan al-istizan. Al-istizan maknanya istizan maknanya kita minta kebenaran. Minta kebenaran. Okey. Kita sebut tadi ya, mana kaedahnya salam jumpa orang atau kita nak pergi rumah orang kan. Itu salam dah selesai, kita urai panjang. Ya, ada dua, kalau tuan-tuan masih ingat, dua siri kuliah kita bab salam ni. Tuan-tuan boleh tengok balik rakaman tu dalam Facebook kita tu lah, ya. Okey. Selesai bab salam, kemudian kita nak pergi pula kepada bab minta izin, ya, al-istizan. Minta izin, ya. Jadi tuan-tuan, ya, Allah sebut di bawah ayat Quran ni. Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wa tusallimu ala ahliha. Okey, jadi tuan-tuan Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, jangan kamu masuk rumah orang lain, hatta sehinggalah kamu memberi salam, wa tusallimu ala ahliha, kamu beri salam kepada siapa? Kepada ahliha, ahli orang dalam rumah itulah. Jadi tuan-tuan, ini kaedah dia. Maknanya tuan-tuan, bila kita nak pergi rumah orang, ya, yang pertama mestilah kaedah dia kita kena beri salam, ya. Jadi tuan-tuan, beri salam pula kita ada cara dia, ada adab dia. Kita beri salam, mata jangan jenguk tengok ke dalam rumah. Tu kaedah dia tuan-tuan. Mata jangan melilau. Mulut bagi salam, mata melilau tengok ke dalam. Tak boleh. Mulut je bagi salam, mata ni kalau boleh pusing ke lain, mata pandang ke lain. Tu kaedah dia tuan-tuan, ya. Tu dia. Okey, itu salah satu daripada dalil dia. Kemudian Allah sebut lagi surah An-Nur juga tuan-tuan. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'zana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Okey. Ayat ni tuan-tuan Allah kata apa? Allah kata wa idza balagal atfal. Wa idza balag, apabila sampai kepada baligh. Atfal ni maknanya anak-anak lah, anak kita ya. Ni adab Islam ajar kan, dalam rumah. Ni dalam rumah. Ni mak ayah kena ajar anak. Mak ayah kena ajar adab ni pada anak. Adabnya Allah sebut dalam Quran. Bila anak tu sampai pada baligh, maka hendaklah tuan-tuan minkumul hulum. Hulum ni maksud dia kalau kita terjemah directnya makna mimpi. Ya. Falyasta'dinu. Hulum mimpi ni gini tuan-tuan. Kan kaedah di dalam Islam ni balik tak balik orang lelaki tu dia dengan mimpi. Mimpi kan. Okey. Jadi maknanya tuan-tuan, bila anak kita itu sudah sampai peringkat balik dengan cara dia bermimpi, itu maksudnya, maka dia kena falyasta'dhinu, kena minta izin. Nampak tuan-tuan, ya? Kena minta izin. Jadi tuan-tuan, minta izin mana ni? Minta izin nak masuk bilik contohnya tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, ya, kena minta izin. Ya, ayat Quran tuan-tuan ya. Masuk bilik, ya. Apa nama ni? Kan kita ada bilik khusus anak kita, kita dengan isteri. Jadi betul tuan-tuan muslimin semua yang dirahmati Allah. Ya.
Ayat ni ulama bahas tuan-tuan. Tapi nak sebutnya ayat Quran yang Allah sebut kaedah kita nak tarbiyah anak. Anak bila dia besar, ya, dalam Quran dia kata sampai peringkat tadi, minkumul hulum, maksud sampai dia bermimpi kan. Bila besar dia tak boleh bebas lagi masuk ke bilik mak ayah. Itu maksud dia tuan-tuan, ya. Okey. Quran kata apabila dia sudah bermimpi. Maksudnya kalau kecil tak apa anak kita yang kecil kan. Anak kita yang sudah balik. Ini yang disebut dalam Quran. Bila dia dah mimpi makna dia balik. Cuma ulama' dia berbahas tuan-tuan. Sama ada kita nak ikut umur balik ke atau macam mana. Itu perbahasan dia. Sebab tuan-tuan, ya, suasana tak sama. Imam Syafi'i, mazhab kita, dia kata balik ni umur 4, umur balik ni umur 15. Imam Syafi'i umur 15 balik, kalau dia tak mimpi lah 15 balik kan. Tuan-tuan, itu kenapa Imam Syafi'i kata umur 15 balik, laki ya. Sebab zaman tu dia tengok orang zaman tu. Zaman sekarang ni tuan-tuan, kalau kita kata 15 balik, rasa-rasanya orang balik, budak-budak sekarang kadang-kadang lebih kata apa? Sebelum 15 pun ramai dah balik zaman sekarang. Suasana sekarang ada. Sebab tu ulama' dia bahas gini tuan-tuan. Dia kata bukan ikut umur balik. Yang tak boleh masuk bilik sebagainya bukan ikut umur balik. Tapi ikut keadaan anak kita. Kadang-kadang anak kita tu umur 12 tahun. Tapi dia tahu macam-macam dah. Tambah pula hari ni tuan-tuan, budak-budak dengan TV-nya, dengan internetnya. Jadi kalau begitu, walaupun belum balik, tak boleh juga masuk bilik tadi. Kan? Nak masuk boleh dengan minta izin tuan-tuan. Itu tuan-tuan tak? Ya, Imam Asy-Syafi'i sebut tuan-tuan, dia kata, ya, aku pernah lihat satu orang yang bergelar nenek. Nenek umurnya berapa tuan-tuan? Umurnya 21 tahun. Bayangkan tuan-tuan. Orang zaman dulu nenek 21 tahun. Pasal apa? Orang dulu kahwinnya kan muda. Orang dulu kahwinnya muda, ya. Okey, jadi tuan-tuan, Amru, sahabat Nabi Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, ya. Amru bin Al-As dengan bapak dia beza berapa tuan-tuan? Bezanya 11 tahun dia. Dulu kan, orang dulu kan. Maksudnya ayah dia kahwin umur berapa? 10 tahun. Ini orang dulu lah kan. Jadi tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan, yang sama juga, sama kaedah bila kita jumpa dengan budak-budak kan. Kita nak pegang ke tidak budak ni, kadang-kadang budak-budak kecil pegang pun tak apa, kita rasa budak kecil je. Belum balik. Tak boleh kira gitu dah. Tak boleh kira macam tu. Tak boleh kira balik. Kena kira, ya, keadaan semasa. Kadang-kadang budak tu tuan-tuan, ya, budak perempuan contoh tak? 7 tahun. Tak, belum balik. Contoh 8 tahun belum balik. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, macam-macam benda dia tahu dah. Kan? Kita tengok dia pun lain macam dah. Pandai pula make upnya. Contoh. Jadi ulama' kata begitu. Maknanya dia tidak bergantung kepada umur balik, walaupun Quran kata wa idza balaghal atfal, apabila anak kamu sampai umur balik. Balik dia kan. Itu kaedah dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Okey, satu. Yang kedua, ni yang terakhir tuan-tuan, ya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah SAW, al-istizanu salasun fa in udhina laka wa illa farja. Ini yang terakhir. Nabi kata al-istizanu salasun, minta izin. Istizan ni minta izin. Minta izin ni 3 kali. Salasun fa in udhina laka wa illa farji'. Kalau dia tidak berizin, maka jangan kamu masuk. Ya. Okey, jadi tuan-tuan, ada yang bertanya tadi dalam saya jawab sikit. Dia kata muka surat berapa? Okey. Perbincangan kita dalam tajuk, dalam bab berkaitan dengan adab kita pergi rumah orang tu, tuan-tuan, ya. Adab kita ziarah rumah orang tu. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Sikit tuan-tuan, saya ambil daripada kitab lain sikit. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab kita dah masuk waktu isyak. Wallahu a'lam. Asyhadu an